Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menyebut adakah terdapat hadis mengenai bacaan-bacaan di dalam mengenai bacaan-bacaan ini atau ianya hanya penambahan dari ulama. Iaitulah bacaan wa'fu anni di dalam bacaan duduk di antara dua sujud. Demikian juga falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم di dalam bacaan kunut. Baik. Dalam kedua-dua kedudukan ataupun dalam kedua-dua situasi, iaitulah ketika duduk di antara dua sujud dan ketika melafazkan doa kunut, pertama sekali kita kena tahu para ulama berbeza pandangan. Apakah bacaan-bacaan ketika duduk di antara dua sujud itu mesti hanya berdasarkan lafaz-lafaz yang sabit dari Nabi SAW, ataupun sebenarnya kedudukan itu dibenarkan untuk kita menambah ataupun membaca apa-apa doa yang kita perlukan di dalam salat. Maka para ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan kedudukan itu mesti hanya melafazkan doa-doa yang sabit dari Nabi SAW sahaja. Akan tetapi sebahagian ulama yang lain berpandangan sebenarnya kedudukan duduk di antara dua sujud itu adalah kedudukan doa. Jadi dinamakan sebagai mautinud doa, tempat berdoa, di mana diperbolehkan kita berdoa dengan apa-apa doa sahaja, sekalipun doa-doa yang sabit dari Nabi SAW adalah lafaz-lafaz yang paling afdal. Akan tetapi dibolehkan juga membaca doa-doa yang mana kita rasa perlu untuk kita baca. Wallahu taala alam. Jika kita melihat kepada sifat solat Nabi SAW, kita akan dapat kesan bahawasanya ada beberapa ketika ataupun ada beberapa keadaan yang menunjukkan Nabi SAW duduk di antara dua sujud itu begitu lama. Sehingga kan di dalam hadis menyatakan Nabi pernah menunaikan salat malam, Nabi duduk, Nabi berdiri, dan Nabi membaca 3 surah, iaitu Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kemudian disebut dalam hadis Nabi rukuk hampir-hampir sama dengan berdiri membaca tiga surah tersebut. Nabi i'tidal hampir-hampir sama dengan rukuk. Nabi sujud hampir-hampir sama dengan lamanya i'tidal. Nabi duduk antara dua sujud hampir-hampir sama dengan lamanya sujud. Maknanya solat yang Nabi lakukan itu duduk di antara dua sujud begitu lama. Kalau kita tengok berdasarkan lafaz-lafaz yang sabit sahaja, maka lafaz-lafaz itu amat sedikit. Antaranya Rabbi ghfirli, antaranya Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, antaranya. Dan demikian, dan tidak ada wa'fu anni tidak ada, wa'afini ada, wa'fu anni tidak ada. Kemudian ada juga beberapa lafaz yang kesemuanya menunjukkan lafaz-lafaz yang pendek dan sedikit sahaja. Sedangkan salat Nabi duduk di antara dua sujud hampir sama dengan Nabi membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Cuba bayangkan, surah Al-Baqarah dan Ali Imran saja lebih kurang terdapat sebanyak 76 halaman. Ditambah lagi dengan surah An-Nisa. Maknanya begitu panjang salat Nabi dan begitu lama tempoh duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana itu para ulama melihat kedudukan uh, kedudukan duduk di antara dua sujud itu adalah mautinud doa, tempat untuk berdoa. Dan kita tengok juga lafaz-lafaz yang sabit dari Nabi semuanya berbentuk doa. Rabbighfirli, wahai Tuhanku berilah keampunan kepada aku. Wahai Tuhanku berilah rezeki kepada aku. Wahai Tuhanku berilah kesejahteraan kepada aku. Dia begitu, berilah kecukupan kepada aku, semua lafaz-lafaz yang berbentuk doa. Kerana itu kita akan tengok para ulama, wallahu taala alam, saya juga cenderung kepada pandangan yang kedua, iaitu para ulama mengatakan duduk di antara dua sujud itu adalah tempat berdoa, lalu diperbolehkan untuk menambah apa-apa bacaan. Maka antara yang menyebut tentang wa'fu anni itu adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya.
ada menyebut tambahan tersebut, dan tambahan seperti itu, tambahan pada kedudukan yang seperti ini tidak dibantah. Kerana itulah pandangan sebahagian ulama, bukan sahaja Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menambah perkara itu, bahkan Al-Imam An-Nawawi juga berpandangan kedudukan duduk di antara dua sujud itu adalah kedudukan doa. Bila kedudukan doa, maka boleh menambah apa-apa lafaz yang diperlukan. Bahkan di kalangan ulama kemudian, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah juga ada menyebut perkara ini. Bahkan cuba kita tengok apa perkataan Ibn Baz di dalam majmu' fatwa beliau. Beliau berkata, thumma yarfa' minas sajdah, kemudian seseorang yang menunaikan salat itu bangun, mengangkat kepalanya dari dia sujud. Kemudian kata Ibn Baz, wa yaqul, dan dia membaca ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli, seperti mana kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu, seperti mana yang diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Ibn Baz lagi, wa yustahabbu an yaqula ma'a hadha, dan dianjurkan juga dia sebut bersama dengan bacaan rabbighfirli itu, iaitu dia juga disunatkan membaca Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini li thubuti dhalika anhu sallallahu alaihi wasallam, kerana bacaan itu juga sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala ziyadatan, jika dia Hafiz Arif lagi memang, jika dia tambah juga dengan membaca, tengok apa bacaan yang Bimbas kata dibolehkan untuk ditambah. Allahumma ghfirli wa li walidayya, Allahumma adkhilni al-jannata wa anjini minan nar, Allahumma aslih qalbi wa amali wa nahwi dhalika. Cuba tengok. Hafiz. Ya Allah, berilah keampunan kepadaku dan keampunan kedua ibu bapaku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga dan selamatkan aku daripada neraka. Ya Allah, perbaikilah hatiku dan amalanku. Kemudian kata Ibn Baz, wa nahwa dhalik, dan doa-doa yang seumpama dengan itu. Akan tetapi walakin yukthir minad doa, akan tetapi diperbanyakkan dengan doa keampunan di antara dua sujud, seperti mana yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya boleh dilakukan tambahan pada ketika duduk di antara dua sujud. Kerana itu perkara ini tidak dibantah bagi sesiapa yang membaca wa'fa'ani dan doa-doa yang lain, kerana perkara ini sememang kerana kedudukan duduk di antara dua sujud adalah kedudukan doa. Sama juga dengan persoalan yang kedua, iaitu menambah dalam kunut, falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga kedudukan kunut, itu juga merupakan kedudukan doa. Kerana itu yang sabit daripada bacaan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kunut ketika salat witir, Allahumma hadini fi man hadait. Lalu ulama mazhab Syafi'i memasukkan kunut itu ke dalam lafaz kunut subuh, kerana pada mereka kunut subuh itu ada, cuma yang tidak adanya adalah penetapan lafaz, dan pada mereka melihat kedudukan kunut itu, kedudukan i'tidal itu adalah kedudukan doa. Maka boleh ditambah. Kemudian bila dia kedudukan doa, lafaz doa yang sabit di dalam kunut ialah Allahumma hdini, sekalipun lafaz asalnya untuk salat witir. Lalu diletakkan sama kunut itu pada kunut subuh. Dan demikian juga kita akan tengok beberapa sahabat, Umar dan beberapa orang lain, ada lafaz tambahan yang selain daripada Allahumma hdini dalam kunut, menunjukkan perkara itu membuktikan kedudukan kunut itu adalah kedudukan doa. Maka boleh tambah apa-apa lafaz yang sesuai. Sekalipun demikian, lafaz yang sabit dari Nabi adalah lafaz yang terbaik dan yang paling afdal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya merujuk semula soalan yang sebentar tadi, bacaan yang sebenar kalau yang bacaan di dalam bacaan kunut itu, iaitu walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau nak baca sambung begitu, bacaan sambung dia ialah Muhammadinin nabiyil ummi. Kerana dua bacaan, dua baris kasratain, baris dua kasrah bertemu dengan alif lam, yang mana kedua-duanya adalah huruf yang tidak berbaris, maka perlu ditambah huruf nun dan di baris kasrah. Jadi bacaan dia Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wallahu a'lam.